Ya, baik. Alhamdulillah memulakan lintas langsung kita hari ini. Kita bersama dengan Madini Haji Ahmad dari daerah Belait. Assalamualaikum Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat wali umur dan juga Sarina. Ya. Selamat pagi. Apa khabar pagi ini Madini? Sihat ya? Alhamdulillah dalam pagi ini saya dan juga rakan yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat juga ya. Alhamdulillah. Jadi untuk Madini sendiri ya, sudah bersarapan pagi ini? Maafkan saya? Sudah bersarapan. Oh ya. Sudah pada pagi ini Dani mengambil secangkir kopi saja ya. Alhamdulillah. Jadi ada seringkas sarapan yang akan diambil lah. Kalau barangkali memang sarapan ini penting Dini ya, untuk mengekalkan dan juga memberikan kita ni tenaga melakukan khususnya kerja-kerja di sebelah pagi lah. Apatah lagi orang untuk sepanjang hari kita ni perlu ataupun mengkonsumsi makanan yang dengan sewajarnya juga ya. Jadi sarapan tadi bersama siapa ni Madini? Selalunya kalau pagi-pagi seorang sajalah. Seorang. Belum ada teman lagi lah ya. Jadi sebenarnya nanti kita ditemani. ingin berbual kesempatan kita ni sama-sama meraihkan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan ya. Khutbah Jumaat nanti pun juga akan memperkatakan mengenai dengan Hari Keluarga ini. Betul. Ya. Menurut Madini sendiri, kalau sarapan pagi bersama dengan ahli keluarga, banyak impak positif yang akan lahir daripada aktiviti tersebut. Jadi mungkin Madini boleh berkongsi mengenai dengan perkara tersebut. Ya, selalunya ya bagi keluarga ya, untuk mengeratkan lagi silaturahim, memang sarapan pagi ini adalah salah satu aktiviti yang jarang dilakukan pada hujung minggu, dan kerana selalunya hari-hari biasa kita ni sibuk dengan bekerja Jadi dengan adanya hujung minggu itu kita ni gunakan masa untuk membawa keluarga, kalau indah makan di rumah pun, makan di luar pun cukup sudah. Janji kita ni boleh bertukar bercerita Selalunya Madini dan kalau sebagainya tidak lah. makan di luar, makan di rumah pun memadailah sudah. Tetapi Madini tadi kalau Ina makan di rumahnya, di luar pun memadai. Malar makan di rumah gayanya ni Madini. Di luar. Malar makan di luar. Di luar juga. Baik, artinya orang bual-bual kosong kita ni cuba membangkitkan suasana ceria di rampai pagi. Untuk hari ini, apa agaknya bahan yang akan dibawakan dari daerah Belait, dan pasti saja ada aktiviti yang akan juga mengambil tempat di sana. Silakan Dini. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Apakah perkabaran bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sihat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. Dan untuk perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, dah terlebih dahulu saya mengkongsikan dua info semasa yang akan berlaku di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di sebahagian kawasan termasuk Sekolah Cheng Hua Labi, Kampung Kanapol, Kampung Tersilin, Kampung Terawan, sebahagian kawasan di Jalan Labi Lama dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari Isnin 29 Mei 2023 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja technical maintenance untuk 11 kV distribution transformer di stesen kecil elektrik Kanapol. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum ya tentang perkara yang telah disampaikan. Makluman seterusnya iaitu mengenai dengan Pusat Dakwah Islamiyah melalui bahagian pengembangan dakwah akan mengadakan Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bersama mualaf yang mana ianya akan diadakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 bermula pada jam 9 pagi ya, dan majlis ini akan bertempat di Restoran Sri Kandi Kuala Belait. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama.
Lukisan inai atau henna di tangan pastinya menjadi penyeri pada seseorang individu. Ia bagai melengkapi penampilan kaum Hawa yang terdiri dari golongan wanita, gadis maupun kanak-kanak, lebih-lebih lagi bagi mereka yang bakal menjadi ratu sehari. Ukiran inai yang kreatif lagi penuh dengan nilai seni ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diolah tanpa adanya minat, ketelitian serta keyakinan dalam diri pelukisnya. Saya bermula dalam bidang perniagaan ni pada tahun 2018. Waktu tu sebenarnya sudah bekerja, tapi pada masa yang sama saya juga mencari side income lah untuk mendapat pendapatan, ekstra pendapatan lah. Sebelum saya memulakan perniagaan ni, sebelum itu saya belajar sendirilah, belajar sendiri dalam masa 2 tahun. Dalam 2 tahun tu ada juga belajar sama yang tukang henna yang sudah lama berkecimpung dalam bidang ni lah, dalam perniagaan ni. Jadinya selepas 2 tahun tu barulah saya cuba untuk membuat bisnes sendirian ni. First thing first, saya jenis suka melukis. Jadinya ini satu daripada also my therapy lah, part of my therapy. And then dari mana startnya, there was one time waktu ada family gathering tu, kami ada randomly membuat inai. Jadinya adalah cuba melukis je lah pakai henna atau arah tangan saudara-saudara. And then walaupun usulnya asal nampak saja bunga lah, tapi cukup satisfied lah. Setiap gerak-geri tangan diadun dengan idea-idea karya yang indah lagi menarik, sentiasa bermain dalam minda para pelukisnya demi untuk menghasilkan pelbagai seni ukir inai yang begitu memukau mata para penggemarnya. Meskipun pada awal penglibatan beliau dalam seni ukir inai ini, suatu ketika dahulu hanyalah berbekalkan kemahiran yang dipelajari sendiri. Namun, beliau sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas penerimaan masyarakat dari hari ke hari, semakin menggalakkan khususnya bagi acara-acara perkahwinan. Selain itu, beliau juga tetap sentiasa berusaha untuk memantapkan rezeki melalui bakat yang diberikan ini dari semasa ke semasa, iaitu dengan mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Di samping itu, kebiasaannya ahli keluarga dan sahabat handai merupakan antara individu yang membenarkan beliau untuk mempraktikkan karya seni ukir inai pada diri mereka di waktu lapang. Awal sekali saya mendapat sokongan daripada ibu saya. Awal sekali memang ialah yang saya tanya dululah sama ada boleh hendak membuka bisnes ini. Jadinya bila ia cakapnya, okey boleh buka. So dari sana saya rasa berkatnya dari sanalah. And then also saudara mara yang selalu menjadi orang bangsa kanvas saya lah. Kalau sekiranya saya mencari tangan untuk melukis, mencuba belajar lah. Jadinya cousin Anita yang sudi volunteer untuk membagi tangan dorang tu untuk jadikan kanvas lah. Jadinya dari sana dorang yang banyak memberi dorongan lah dari sana. Alhamdulillah. Okay. Dalam 5 tahun ini alhamdulillah, insyaAllah, tabarakallah, mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelanggan. Kadang-kadang dorang pun ada membagi recommendation kepada orang lain lah supaya dorang dapat membooking henna dorang kepada saya. Jadinya alhamdulillah selama ni saya menerima feedback yang positif, sangat-sangat positif. Jadinya saya sangat gembira. For siapa yang rasanya akan mau start perniagaan ini, jangan takut. Tumpukan pada mana interest masing-masing. Okay? Kalau sekiranya interest kan berhenna, jadinya cuba untuk pelajari
perlahan-perlahan lah Indah semestinya akan cepat tersana, cepat pandai ya. Ia perlukan masa untuk tani asas skill dulu, skill tani, and then baru cuba buka bisnes itu. And then yang penting sekali kualiti perniagaan itu. Okey, kualiti perniagaan itu lebih penting daripada kuantiti. Jadi cuba anilah enhance dulu, and then baru cuba perlahan-lahan membuka bisnes itu. And then dapat feedback anilah yang baiklah, insya-Allah. Apa yang pasti, melukis inai pada tangan ini adalah umpama sebuah kehidupan di mana sekiranya kita melakukan kesilapan, ia tidak dapat diundur kembali. Namun, ia hanya dapat diperbaiki atau diubah suai sehingga menjadi lebih baik dan semakin menarik. Seorang pelukis inai bukanlah hanya memiliki kemahiran melukis semata-mata. Bahkan, ilmu yang berkaitan dengan dunia seni ukir inai juga perlu dipelajari. Misalnya, dari segi penggunaan bahan-bahan yang baik dan juga sentiasa memastikan bahawa segala ukiran atau corak yang dihasilkan tidak bercanggah dengan elemen-elemen agama. Setiap manusia itu pastinya memiliki kelebihan diri masing-masing yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, segala bakat itu perlu dihargai dan didalami dengan sebaik-baiknya demi untuk memajukan prestasi perekonomian diri dan ahli keluarga dari semasa ke semasa, meskipun hanya bermula secara kecil-kecilan.